الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic tak? Nak bagi dia? Ada. Alhamdulillah. Kita baca dulu nasyid sikit. Nasyid Fana Fillah. Satu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali. Ya talibal fana fillah, ya talibal fana fillah, ya talibal fana fillah, kul daiman Allah 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 Allah, la ilaha illallah maulana Allah Allah, la ilaha illallah rabbuna waqif fihi yansi wa washhad bil qalbika Allah Allah Allah, la ilaha illallah maulana Allah Allah, la ilaha illallah rabbuna wajma' umumaka bihi turfa bihi an ghairillah Allah Allah, la ilaha illallah maulana Allah Allah, la ilaha illallah rabbuna wa kun abdan sirfan lahu takun hurran an ghairillah Allah Allah, la ilaha illallah maulana Allah Allah, la ilaha illallah rabbuna wa'adha' lahu wa tazalal tafuz bisirim min Allah Allah Allah, la ilaha illallah maulana Allah Allah, la ilaha illallah rabbuna wadhkur bijiddin wa sirgin baina yaday abidillah Allah Allah, la ilaha illallah maulana Allah Allah, la ilaha illallah
الله ربنا واكتم إذا تجلل بأنوار من ذات الله 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 لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله ربنا والغير عندنا محال الوجود والحق لله الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله ربنا وهو ما كان دائما بتوحيد سر لله الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله ربنا فوحدة والفعل تبدو بأول ذكر الله 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 لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله ربنا اللهم صل وسلم وبارك على. Alhamdulillah, kita sambung kitab Sabilan tadi. So 60. Yang ni kita baca pelan-pelan. InsyaAllah ada masa kita syarahkan tentang syair susunan Habib Muhammad Syekh Muhammad Habib tentang Fana Fillah. Usul 65. Baik, kat mana ni? Dan demikian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultani Allah bi'in kulbana wasta'min asrarana wa ashhadu bi ni'tibari akrana wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Dan demikian lagi, tiada sah wudu dengan tiada khilaf. Dan demikian lagi tak sah kita wudu dengan tak ada khilaf jika diniatkannya wudu tersebut nak mengharuskan barang yang tiada. Disunatkan padanya untuk berwudu. Kita nak niat wudu ni kenalah niat yang niat itu perkara-perkara yang tak dapat tidak mesti ada wudu. Baru sah. Saja aku berwudu kerana mengharuskan pegang Quran, sah. Kerana ketak pegang Quran tak ada wudu, haram. Jadi sah. Tapi kalau kita niat perkara yang sunat ada wudu, misalnya baca Quran. Baca Quran ada wudu tak ada wudu tak mesti. Sahaja aku mengharuskan baca Quran, maka tak sah. Baca Quran boleh tak ada wudu. Satu. Tapi kalau kita niat macam ni, sahaja aku berwudu. Tadi sahaja aku mengharuskan baca Quran, tak sebut wudu tu, maka tak sah. Tapi kalau kata sahaja aku berwudu nak baca Quran, sah. Sebab dia sebut wudu tu.
Saja aku wuduk nak baca Quran boleh. Saja aku haruskan baca Quran, tak sah. Saja aku wuduk nak baca Quran, sah. Habis. Tapi kalau semata-mata, kalau tak sebut wuduk ni dia kuat, dia niat berwuduk, kita tambah lepas itu apa, tak bersalah. Yang jangan kita niat mengharuskan perkara yang sunat berwuduk. Istibahah. Nawaitu istibahah qiraatul Quran tu tak sah. Dan Quran ni boleh ada wuduk, tak ada wuduk. Apalagi kalau kita berniat wuduk ni, perkara yang tak payah ada wuduk tak apa. Tak sunat ada wuduk. Seperti mengunjung ibu dan bapa. Saja aku mengharuskan ziarah mak ayah. Aku wuduk ni sebab nak ziarah mak ayah. Tak sah. Tak sah. Tak ada khilaf. Aku mengharuskan ziarah mak ayah. Ziarah mak ayah apa kena dengan wuduk? Saja aku mengharuskan mengunjung orang yang nak datang daripada pergi-pergian. Orang baru nak balik pergi musafir. Tak sah. Orang kata saja aku berwuduk untuk menyambut. Itu boleh. Kita buang niat wuduk tu semata-mata mengharuskan, itu tak sah. Dan mengiringkan jenazah, saja aku mengharuskan iring jenazah. Iring jenazah tak ada wuduk, masalah apa. Dan keluar kerana dan saja aku mengharuskan nak keluar sebab nak pergi musafir, nak pergi pergian. Saja aku mengharuskan akad nikah. Saja aku mengharuskan nak puasa. Puasa kan. Dah, puasa mana kena ada wuduk kan? Puasa. Saja aku wuduk, saja aku mengharuskan puasa. Saja aku nak mengharuskan pakai pakaian. Mana ada wuduk? Tak sunat wuduk pakai pakaian. Saja aku mengharuskan masuk dalam pekan. Tak ada, tak sunat. Jadi amalan-amalan sunat dia kata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tak ada ilmu, ditolak amal dia. Siapa yang beramal tak ada ilmu, tolak. Kullu man a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ditolak, tak diterima itu. Tak kena. Apa yang dia amal tu tak kena dengan sunnah, dengan yang sepatutnya. Tak ada pahala. Tak ada pahala. Dan jikalau diniatkannya dengan wuduk, dengan wuduknya, sembahyang pada tempat najasah yang tiada dimaafkan, nescaya tak sah wuduknya. Apa sebab? Kerana dia bermain-main juga. Ini satu lagi masalah dalam fiqh ni. Kalau ada niat kita ni nak bergurau-gurau, nak olok-olok, awal-awal lagi syarak tak timbul. Walaupun niat nak semayang, saja aku berwuduk ni untuk semayang kat tempat tek lembu. Tempat tu penuh tek lembu, saja aku berwuduk sebab nak semayang, tak sah. Sebab cas itu bermain-main. Bermain-main dengan syarak ni tak boleh, sebab ibadat ni dia serius. Ibadat ni kita dengan Tuhan. Saja aku wuduk nak semayang, sah. Saja aku nak wuduk nak semayang kat tempat taik tu, tak sah. Tak. Sebab di cas kita ni bermain-main juga. Saja wuduk nak ziarah kuih. Itu nak pergi wuduk nak ziarah kuih. Ziarah kuih wuduk. Bermain-main tu. Kalau dia niat dia nak main-mainkan agama, ada macam nak main-main. Memang tak sah. Tak sah wuduk. Jadi elak tu bermain-main tu. Jadi elak benda sia-sia ni, tak ada pahala, yang tak jenis tak ada pahala ni, jenis tak ada pandangan syarak ni. Walaupun dia tak haram, tapi dia ada makna bermain-main tu. Sama macam darah kita ambil saja lumur kat badan. Dosa tak? Dosa, najis.
najis kita lumur dosa. Haram. Haram. Kalau tak sengaja tak apa. Sengaja lumur dengan najis. Sengaja lumur tu haram. Misalnya pergi ziarah kuil, saja ke wuduk nak ziarah kuil. Oh, kacau. Kacau. Dan jikalau diniatnya pada wuduknya nak mengharuskan membaca Quran, maka memadai. Saja aku wuduk untuk mengharuskan baca Quran. Bila niat disebut wuduk lah. Dia niat wuduk. Boleh. Baca Quran tak ada wuduk tak apa. Tapi dia niat wuduk nak harus baca Quran boleh. Maka memadai. Dan jika tiada memadai, maka mengharuskan semayang. Oh gitu. Nescaya tiadalah memadai demikian itu. Dia tu. Saja aku wuduk, saja aku mengharuskan baca Quran. Dan jika tiada memadai, maka mengharuskan semayang. Tiadalah memadai demikian itu. Bersamalahan jika dengan barang, jikalau diniatnya dengan harta yang dikeluarkannya akan zakat hartanya. Yang gaib, jika ada ia selamat. Dan jika tiada, maka akan zakat hartanya yang hadir dalam negeri. Maka iaitu memadai juga. Kalau buat zakat boleh. Buat zakat. Dia niat macam ni. Ni aku keluar zakat ni untuk harta aku yang ada di England. Gaib tu mana tak ada sini, ada kat England. Harta dia kat England ada, kat Malaysia ada. Dia keluar zakat. Ni zakat apa dia niat? Ni zakat aku keluar ni untuk harta aku yang ada di England kalau masih ada. Kalau sana dah kena curi ke, dah kena ambil dia orang, zakat ni kira untuk yang sini dah. Sah. Tapi yang tadi tak sah. Tadi dia niat macam mana? Aku niat ni untuk mengharuskan baca Quran. Kalau memadai lah. Kalau benda ni terima dari Tuhan lah. Kalau tak terima, kira untuk mengharuskan sembahyang. Dia niat dua. Kalau ni tak boleh, di sini. Tak madai. Apa beza dua tu? Bermula perbezaan yang demikian itu. Wuduk itu ibadat badan. Zakat itu ibadat harta. Maka ibadat yang berkaitan dengan badan itu terlebih picik hukum dia. Maknanya picik ni ketat hukum dia tu. Picik ni mana sangat ketat. Tak boleh main-main. Mesti pasti. Mesti ada zon, mesti betul. Tak boleh kalau macam ni, kalau macam ni. Tak boleh. Tapi kalau yang berkaitan dengan harta, boleh. Aku keluarkan zakat duit ni untuk harta aku yang ada di England. Kalau ada lagi lah. Kalau kata kat sana dah tak ada, dah kena curi ke, dah kena rampai orang, ni kira zakat untuk harta aku yang kat Seremban ni. Sah. Sebab dia berkaitan dengan harta. Jadi ada beza ibadat dengan berkaitan dengan harta, ibadat yang berkaitan dengan badan. Ibadat dengan badan ni hukum dia ketat. Baik. Kenapa? Kerana ibadat badan ni tidak terima ia akan niabah. Tak boleh orang wakil semayang tak boleh. Dia malas semayang, kau betul wakil kau, aku bayar kau RM10 kau semayang. Tak boleh. Bersalahan dengan ibadat harta, zakat kita boleh wakil kat orang. Naufal, tak larat lah Ustaz nak kau ambil ni. Kau tolong bayarkan zakat Ustaz. Sah. Tapi semayang tak boleh. Betul lah ni. Tolong Ustaz semayang Zuhur. Tak boleh ganti. Jadi memang undang-undang hukum hakam tentang ibadat zahir ni, dia ibadat badan, dia sangat halus, tak kurang kompromi lah. Kalau ibadat harta kita boleh bincang lagi, boleh ada banyak khilaf. Itu maksud kat sini. Jadi macam zakat. Sebab tu zakat ni ada dua macam. Zakat harta dengan zakat badan. Ni zakat fitrah. Atau orang dulu-dulu macam mana pun zakat fitrah ni, dia tetap nak keluarkan makanan yang dia makan juga. Dia tak nak keluar duit. Orang dulu. Sebab dia tahu beza antara zakat fitrah, zakat badan. Zakat fitrah ni, apa kita makan.
Apa kita makan, makanan yang kita makan sebagai makanan ghalib, kita nak bagi orang miskin tu rasa juga makan. Tu asas zakat fitrah tu. Kalau zakat harta, bukan barang, duit emas, perak. Panjanglah cerita benda tu. Inilah yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam Syarah Ubab dan Nihayah. Dan jikalau terselam setengah anggota orang yang telah berniat wuduk atau mandi dengan sebab gugur ke dalam air atau basuh akan anggotanya oleh orang lain, padahal adalah niatnya pada kedua masalah itu putus. Jazam. Tiada ingat ia akan niat pada ketika itu. Putus mana terpotong, terputus. Saya ulang balik. Jikalau terselam setengah anggota orang yang telah berniat wuduk terselam. Maknanya masa dia niat wuduk tu, dia dalam air. Separuh badan ni dalam air, kaki dalam air misalnya, ataupun tangan dalam air. Telah orang yang telah berniat wuduk. Dia dah niat wuduk, lepas tu kaki dia dalam air, tangan dalam air, atau badan separuh dalam air. Atau dia sedang mandi. Atau di tengah mandi tu. Macam mana boleh dia terselam tu? Atau mandi tu? Dengan sebab dia jatuh dalam air tu, gugur dalam air. Ataupun dengan cara apa? Dibasuh akan anggotanya oleh orang. Ada orang campak air kat anggota ni. Padahal adalah niatnya dua masalah ni terputus. Maksudnya apa? Tiada ingat dia akan niat pada ketika itu. Masa orang campak tu dia tak ingat. Tiadalah memadai akan dia demikian itu, kerana tiadalah fi'ilnya serta niat. Cerita dia macam ni. Kita duduk tepi sungai. Wuduk betul lah muka ni. Lepas tu basuh tangan. Nak basuh pun tertongging lah tu. Bak jatuh. Masa terjatuh tu tak ada niat. Memang terkejut. Tapi teringat, alang-alang dah terjatuh ni, dah terbasuh dah kepala. Terbasuh dah telinga. Terbasuh dah kaki. Boleh tak dikira macam tu? Tak boleh. Sebab masa dia jatuh dia tak teringat nak wuduk. Lain kalau masa jatuh tu, wudukkan Allah Ta'ala. Dia teringat dia tengah wuduk. Dia niat, ni kepala, ni tangan, ni kaki, sah. Jadi tengok macam mana keadaan kita masa kita terjatuh. Ada tak terlintas hati kita, ni aku tengah wuduk? Atau terkejut sampai tak teringat lah. Bak jatuh, campak kepiah, rambut terangkat. Tak teringat. Tak ada. Kerana niatnya ada dua. Satu, niat fil ibtidak. Pada permulaan wuduk tu kena ada niat. Yang kedua niat fid dawam. Niat yang berterusan. Niat yang kedua ni kalau kita terpaling, dia hilang lah. Niat yang nombor dua ni, kalau kita buat benda tu, kita tak ingat. Dia kira tak ada niat. Ni yang kedua. Tak faham tanya? Tak faham tanya terus. Tak apa. Dia terjatuh. Dia terlupa. Ataupun dia tengah wuduk-wuduk ni, dia tengah basuh muka, lepas tu tiba-tiba datang orang buat dajjal, campak air kat dia, siram dia. Hari jadi dia orang siram, kena kat tangan kiri. Tapi dia terkejut masa orang siram tu, dia tak teringat, kata dia nak lintaskan hati dia tengah berwuduk. Terputus. Adakah boleh dianggap dia telah membasuh tangannya? Tidak. Sebab masa tu dia tak teringat. Tak teringat kata dia niat. Kena ulang balik. Yang bahagian tangan tu lah. Kat muka tu dia niat lah. Kat tangan tu dia kena ulang balik. Dia kena ambil balik basuh. Dan jikalau dijatuhkan akan dia oleh orang lain ke dalam sungai dengan digagahi, ditolak bak itu sungai, maka berniatlah ia dalam air itu untuk mengangkat hadas. Nescaya sahlah wuduknya. Bak campurnya tu masuk dalam air tu, saja wuduk dengan Allah Ta'ala. Angkat. Ustaz, bukan kena ada tertib ke? Tertib ni dia kira tak sampai sesaat setelah azhar.
dah ada tertib dalam tu dah. Dah sungai tu dah kira dah ada tertib lah. Dia kira gitu je. Sah. Dia terbenam dalam sungai lah. Syahdan. Wajib muqaranahkan niat. Apa makna muqaranah? Menyertakan niat. Dengan permulaan membasuh muka. Sama ada permulaan basuh itu pada pihak terkeatas daripada muka, atau yang terkebawah, atau pihak kanan, atau pihak kiri, supaya kebilangan dihitung sekalian basuhnya tiada berkendak kepada mengulangi setengahnya. Dari kerana jika tiada dipesertakan niat dengan permulaan membasuh dia, seperti disertakannya akan niat ketika pertengahan basuh umpamanya, nescaya memadailah niatnya. Tetapi basuh yang terdahulu daripada niat itu sia-sia juga, tiada kebilangan, maka wajib mengulang dia. Maksud dia macam ni. Kita ambil wuduk. Wuduk ni niat dia mestilah berserta dengan perbuatan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ambil air, kena mana tak kira. Kena kat atas dulu ke, kena kat bawah dulu ke, kena tepi dulu ke kanan, tak masalah. Yang penting masa sentuh dalam hati dia terlintas, aku sedang berwuduk, ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Kalau dia tak ada terlintas, sampai dah separuh sini baru teringat, saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Sah tak niat dia? Sah. Tapi untuk separuh bawah ni. Yang kat atas tadi dia kena ulang balik. Sebab tadi tak ada niat kat atas ni. Apa lagi yang jenis niat macam ni? Nawaitul du'a lillahi ta'ala. Dia baca niat. Masa itu sampai tak ada niat. Lagi tak sah. Sebab niat tu kena serentak dengan awal perbuatan. Masa ni budak belum lagi. Ustaz, saya niat masa saya basuh tangan. Boleh tak? Masa saya masuk sunat, saya niat. Saya niat. Saya teruskan niat saya tu. Saya kumur, saya hidup, saya basuh ke, saya dah niat daripada awal lagi dah. Saya aku wuduk dengan Allah Ta'ala. Sah tak? Sah. Sah. Tapi masalah dia satu. Dia tak dapat pahala sunat wuduk. Sebab dia dah niat wuduk. Kerana yang ni semua sebelum wuduk. Jadi, cara kaifiat nak dapat pahala sunat wuduk. Kalau kita beramal tak ada ilmu ni, letih. Tak ada pahala. Betul. Cara dia macam mana? Masa basuh tangan dia dua, sama ada kita sugi dulu atau basuh tangan baru sugi. Dia dua kaul lah. Katalah kita dah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita sugi. Lepas tu kita basuh tangan. Masa kita baca bismillah tu dah niat dah. Sahaja aku mengerjakan sunat sebelum wuduk. Maka bila kita niat tu, bismillah tu dapat pahala, sugi tu dapat pahala, basuh tangan ni dapat pahala sunat wuduk. Kumur dapat pahala, isap hidung pun dapat pahala. Lepas tu bila nak ambil wuduk yang betul, sahaja ambil air sampai sahaja aku mengangkat fardu wuduk, ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil, sahaja aku mengambil wuduk. Hebatnya niat tu 2 kali je. Satu niat mengerjakan sunat wuduk, satu lagi niat mengerjakan wuduk. 2 niat. Kalau awal kita niat saja ke wuduk, maka yang 3 ni tak jadi sunat. Tak jadi sunat. Sebab bibir ni anggota wajib. Yang lain yang 3 ni semua tak dapat. Sebab kita dah start wuduk. Kerana 3 ni, basuh tangan, kumur, hidung, sunat sebelum wuduk. Bukan sunat setelah wuduk. Kena faham macam mana kalau nak dapat pahala tu lah. Masa basuh tangan tu dah niat, saya aku mengerjakan sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Kekalkan niat tu. Basuh mulut, basuh hidung. Lepas tu, yang kedua saya nak peringatkan, sebenarnya wuduk ni sangat special. Sunat kita mentiga-tigakan semua rukun dan sunat wuduk tu. Termasuk bismillah. Bismillah tu macam 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu. Semua 3. Basuh tangan 3. Kumur 3. Hidung 3. Sugi 3. Semua 3.
Lepas tu barulah kita start wuduk, niat saja ke wuduk kerana Allah. Barulah dapat sempurna. Nak sempurna. Awal niat saja aku mengerjakan sunat wuduk. Sudah wuduk. Kalau kita dah nak basuh muka ni, kita Saja aku berwuduk. ambil, kita sampai muka dulu. Lepas tu baru kita macam teringat. So, Teringat apa tu teringat? teringat nak yang saja aku wuduk. Tapi dah macam sampai sini semua. Jadi macam yang pertama tu dah Separuh kan? separuh lah. So, yang kedua tu kena Kedua tu dianggap menyempurnakan yang pertama. Bukan kedua tu. bukan tiga lah. Selagi Maksudnya dah separuh. Yang kedua tu untuk menyempurnakan yang pertama. jadi 1,5 je. Kalau Dikira 1. Lepas tu kena ulang lagi 2, 3, berarti 4 kali. okay. Selagi tak sempurna yang pertama, yang kedua tu untuk menyempurnakan yang pertama. Tak yakin lagi, ambil lagi. Masih yang pertama. 4 kali tak yakin lagi. 4 tu kira 1. Lepas tu barulah yang kelima tu kira 2. Yang keenam tu kira. Kena alert lah. Kena alert. Okay. Tapi zon je, tak payahlah kita yakin sampai masuk tak masuk air tu. Cuma nak diingatkan kalau kita bangun subuh lah. Sebab tiap mata banyak melekat. Jadi kena buat macam piramidi tu. Nak buang tik tu. Kata macam ada melekat pula. Tu mana ada yang tak kena. Kena gonyoh tu buang yang celah ni. Nak pastikan air tu sampai. Kita apa lagi? Dan tiada memadai menyertakan niat dengan sunat yang dahulu daripada wuduk. Tak memadai kita sertakan niat masa kita buat sunat dahulu pada wuduk tu. Seperti membasuh 2 tapak tangan dan barang sebagainya. Tetapi tempatnya yang kata tak sah tu, jika putus niatnya dahulu daripada membasuh muka. Maknanya kalau kita okey dah, aku dah basuh, saya ke wuduk kerana Allah Ta'ala, basuh tangan, basuh kumur, hidung, lepas tu kita putuskan niat tu. Lepas tu kita basuh muka pula. Baru kata tak sah. Tapi kalau kita tak putuskan, kita masih kekalkan, sah. Itu saya cakap dia sah. Sah tapi tak dapat pada sunat. Tengok ni. Adapun jika kekal niatnya hingga membasuh muka, maka yang itulah yang terafdal supaya diberi pahala ia atas segala sunat wuduk yang dahulu daripadanya. Kerana segala sunat wuduk yang dahulu daripadanya, jika sunyi ia daripada niat, tiadalah diberi pahala atasnya sebab tak ada niat. Dan jikalau berserta niat wuduk dengan berkumur-kumur dan terbasuh sertanya niat suatu suku daripada muka. Muka kan ni, muka. Masa kumur ni kan muka. Kita niat saja wuduk dengan Allah Ta'ala. Seperti merah bibir, dan saya memadailah akan dia niat itu. Dan jika putus kemudiannya sekalipun, kalau sebab dah terkena kat mulut, ini dah kira muka ni. Tetapi ada lagi ni, jika diniatkan tak kala terbasuh suatu suku itu akan membasuh muka juga, dan saya kebilanganlah basuh suku itu, maka tiada berkendak kepada mengulangi dia. Dah basuh? Dan tiada kebilangan berkumur-kumur. Kumur tu tak kira daripada sunat wuduk sebab dah kira saja aku berwuduk tadi. Kerana tiada terdahulu daripada membasuh muka. Dan jika tiada diniatkan tak kala itu akan membasuh muka, hanya diniatkan berkumur-kumur jua, maka tiadalah dihitung sebagai basuh muka itu daripada fardu. Masa tu dia niat nak kumur, dia tak niat nak basuh muka. Kerana diperoleh sorry maknanya berpaling, maka wajib mengulangi basuh muka itu, tetapi dihitungkan berkumur-kumur itu daripada sunat wuduk kerana jatuh ia terdahulu daripada membasuh muka. Dan tersebut dalam, ini masalah sekarang ni, bibir ni anggota sunat. Bila kita kumur, air akan kena kat bibir. Sedangkan bibir ni anggota muka. Masa kita kumur tu apa kita niat? Kalau kita niat saja aku mengangkat wuduk, maka kumur tu tak ada pahala. Sebab
mulut ni dah dikira muka. Kalau kita niat berkumur, mulut ni dikira kumur, tak kira muka, maka kena ulang balik basuh mulut ni. Basuh ni bibir. Basuh bibir ketika membasuh muka. Tengok dia panjang bahan ni. Dan jikalau gugur dan tersebut dalam tuhfah bahawasanya jikalau gugur fardu membasuh muka daripada seorang sebab ada penyakit pada sekalian titik. Ni tak ada cerita ni. Jadi yang dia kata kalau ikut kaul kat sini ni ada beza sikit lah. Ni ada beza sikit kaul yang dalam kitab Yana tu. Kitab Bajuri ni. Kitab Bajuri. Kat sini dia kata niat, dia terus niat wuduk je ni. Niat wuduk tu dah termasuk sunat wuduk tu. Tapi yang muktamad yang saya tengok tu memang ada khilaf lah. Yang muktamad tu tak bukan macam tu. Dia buat macam yang saya cakap tadi. Bila basuh tangan, niat saja aku mengerjakan sunat wuduk. Clear, senang, tak ada khilaf. Lepas tu bila basuh muka, saja aku mengerjakan mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Itu paling clear. Tak ada khilaf-khilaf. Ni ada khilaf-khilaf je ni. Ni ada khilaf-khilaf. Kalau yang tu paling senang. Baik, betul dia tahu. Dan tersebut dalam kitab Tuhfah bahawasanya jikalau jatuh gugur fardu basuh muka. Apa maksud dia tu? Tak wajib basuh muka dah. Sebab apa? Sebab ada penyakit pada sekalian mukanya. Muka dia ni kena nyanah. Jadi doktor kata tak ada kena air. Maka tak ada basuh muka dah untuk ni. Dan tiada ada sertanya satir. Tapi tak ada pempalut. Nasyaya wajiblah atasnya menyertakan niat wuduk dengan permulaan membasuh tangan. Muka tak ada kena air. Habis macam mana? Air tak boleh, tayamum tak boleh kena. Maka dia kena wuduk start kat mana? Start kat tangan. Muka terbakar. Saja ke wuduk kat Allah Ta'ala kat sini. Ada kat sini kan? Gugur. Wajib basuh muka tu. Niat kat mana? Niat basuh tangan ni. Dan jikalau gugur pula daripadanya fardu membasuh dua tangan. Tangan pun terbakar. Kerana ada penyakit. Terbakar ke penyakit ke. Seperti demikian itu. Ni jenis yang tak ada pemalut. Dan saya wajiblah atasnya menyertakan niat dengan menyapu kepala pula lah. Start kat sini. Saya kudukkan Allah Ta'ala. Dan jikalau gugur pula daripada fardu menyapu kepala. Sebab kepala dia pun penyakit. Kutu banyak. Darah. Tak boleh kena air. Tak boleh kena langsung. Dan saya wajiblah sertakan niat dengan permulaan basuh kaki. Kalau kaki tak boleh. Macam kaki pun tak kena air. Sudah. Semua tak boleh. Tak tahu. Gugur. Dan tiada dipadakan niat wuduk itu dengan niat tayamum, tak boleh. Kerana berlainan hukumnya. Wuduk ni kita niat tayamum lah. Ni wuduk tapi niat tayamum. Tak boleh. Saja aku tayamum dengan Allah Ta'ala tapi ambil wuduk. Tak sah. Sebab lain hukum. Dan harus hukumnya. Dan harus bagi yang mengambil wuduk menceraikan niat mengangkat hadas atau niat mensucikan daripada hadas atas segala anggota wuduknya. Maksudnya dicerai-ceraikan niat tu. Saya aku mengambil wuduk, mengangkat wuduk daripada muka, hadas muka kerana Allah Ta'ala, habis. Saja aku mengangkat hadas daripada tanganku kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas daripada tangan kiriku kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas daripada kepalaku kerana Allah Ta'ala. Dicerai-cerai niat dia tu. Apa hukum dia? Harus. Harus. Dia dicerai-ceraikan itu. Apa hukum dia? Harus. Dan harus sebagai betul seperti diniatkan tak kala basuh tangan. Sahaja aku mengangkat hadas daripada tak kala membasuh tangannya. Ini tersilap ni. Tak kala membasuh muka tu. Betul kan? Tak kala membasuh mukanya. Ini apa? Mengangkat hadas daripada mukanya juga. Bukan tangan tu. Salah cetak. Tiada lainnya. Dan diniatkan tak kala basuh tangan pula. Sahaja aku mengangkat hadas pada tangannya. Tiada lainnya. Demikianlah hingga sampai pada sudah wuduk. Saya mengangkat otak pada kepala. Saya mengangkat hadas pada kaki. Sah. Sebab anggota wuduk 6. Anggota mandi wajib 1.
Faham tak faham tu? Bila kita mandi wajib, orang tanya berapakah anggota mandi wajib? 1. Daripada ujung rambut sampai kaki ni kira 1. Berapakah anggota hadas kecil? Anggota wudu? 6. Jadi ada satu persoalan menarik hikmah dalam kitab Bajuri. Kenapa anggota wudu ni 6? Dia kata ada kaitan dengan Nabi Adam. Ya, bila kita ambil wuduk ni kan dosa gugur kan. Nabi Adam tak ada dosa tapi kesalahan. Kesalahan Adam pertama dia tengok bawah hudi atau basuh muka tu. Lepas tu dia pegang bawah hudi. Dah 2 dah basuh tangan. Lepas tu dia letak bawah atas kepala. 3. Lepas tu dia berjalan ke pokok hudi tu. 4. Lepas tu lah basuh 4 anggota. Dan kitab Bajuri. Tu ada juga macam tu. Wallahu alam tu kata kill lah. Kenapa hikmah 4 anggota ni yang dibasuh, tidak yang lain. Dan anggota tu terlibat dalam masa Nabi Adam sentuh. Lepas tu orang tanya pula, masa Nabi Adam turun ke bumi tu, ada tak dalam mana-mana benda ke barang ke siapa yang tak sedih Nabi Adam ni turun ke bumi? Dijawab, semua benda dalam syurga tu sedih mengenangkan Nabi Adam ni kena hukum turun ke bumi, kecuali satu je, emas. Emas tak sedih. Allah tanya, "Hey emas, kenapa kau tak sedih? Kau tak sayang dengan Nabi Adam ke?" "Sayang ya Allah, tapi bila dia menderhaka pada engkau, aku tak sanggup. Aku tak sanggup tengok dia menderhaka pada engkau. Jadi aku tak sayang. Aku tak nak doakan. Aku tidak mahu bersedih kerana dia keluar daripada sini, sebab dia melanggar hukum kau." Ya Allah Ta'ala kata, "Hey mas, kadang kau ada prinsip lah. Kau bertahan, kau taat pada aku kan. Maka aku jadikan kau ni bernilai sampai kiamat." Lepas tu emas ni tak pernah jatuh harga dia. Pasal tu pasal emas ni dia tunjuk dia tak sedih Nabi Adam turun ke bumi. Allah. Dan cerita kitab macam-macam cerita kitab ni. Bila kita fikir-fikir tu ada connection juga lah. Kapitalis tak setuju. Kapitalis tak setuju. Kapitalis setuju. Bila cuba tengok emas ni macam mana pun harga dia tak turun. Duit dolar ringgit naik turun, tapi emas tak ada, terus. Kena ada janji Allah pada emas tu daripada syurga. Mana kita sikit mana? Nampak lah. Mana? Kusau 66. Dan demikian lagi harus baginya menceraikan segala perbuatan wuduk seperti dibasuhnya mukanya di dalam suatu masa, kemudian maka dibasuh pula tangannya masa lain. Faham? Dia basuh muka pukul 2, kan relax, pukul 3 kan basuh tangan pula dah. Kan dia relax, kan dia basuh kaki, cerai masa tu. Harus. Tapi makruh lah, tak ada mualat. Demikianlah hingga sudah wuduknya. Maka pada tiap-tiap satu daripada 2 masalah ini, berkendaklah ia kepada membaharui niat tak kala membasuh tiap-tiap anggota, dari kerana jika tiada dibaharuinya niatnya tak kala itu, nescaya tiadalah memadai akan dia wuduk. Yang menarik kan dia. Masalah apa dia? Dia ceraikan segala perbuatan wuduk. Tadi ceraikan niat. Ni 2. Tadi ceraikan niat. Nombor 2 ni dia tak ceraikan niat. Dia ceraikan basuh anggota tu. Dia basuh muka dia, kan dia relax, kan baru dia basuh tangan. Masa dia basuh tangan tu, dia kena niat lagi. Dia tak boleh bergantung pada niat pertama tadi, sebab dia dah lama. Demikianlah hingga kesudahan wuduk. Maka tiap-tiap satu daripada 2 masalah ni berkendak pada membaharui niat pada tiap-tiap satu anggota. Yang sebab dia pisah-pisah kan perbuatan. Tak kala membasuh tiap-tiap anggota. Kerana jika tiada dibaharuinya niatnya tak kala itu,
Dan saya tiadalah memadai akan dia wuduk. Jarang jumpa ni. Kita basuh muka, kan air padam. Allah, air tak ada pula dah, pergi sana. Jumpa air. Basuh tangan. Masa basuh tangan tu kena niat, saya jaga wuduk dengan Allah Ta'ala. Kena baru ini, tajdid niat lagi. Sebab dah lama bercerai tu. Ini pun jarang jumpa ni. Tak sebut ni. Kalau tidak, tak memadai wuduk dia tu. Terus gitu tak ni. Ni kalau masa tu panjang dah. Masa panjang ni nak kira macam mana? Sekira-kira kita sampai tempat tu, dah kering dah air ni. Mualat wuduk ni dikira macam ni. Basuh muka, belum kering sini dah basuh tangan. Ni tak kering lagi dah basuh sini. Ni tak kering lagi dah basuh kepala dah. Itu baru nama dia mualat. Basuh muka dah kering dah dia. Baru pergi basuh tangan. Tu kira dah tak ada mualat. Mesti kena perbarui niat. Kena barui niat. Lepas tu dia kata apa lagi ni? Dan jikalau meniatkan seorang pertengahan wuduk nak putuskan maka dan jikalau meniatkan seorang pada pertengahan wuduk nak putuskan wuduk, tak nak teruskan wuduk lah, dah wuduk tak muka ni, tak nak lah, nak cancel lah wuduk ni, dan saya putuskan niatnya, maka hendaklah dikembalinya akan niatnya tak kala membasuh anggota yang tinggal. Dia basuh muka, basuh tangan, tak nak wuduk tu lah, nantilah. Lepas tu tak boleh ni, kalau nak sembahyang tu lambat, sambung lah. Nak sambung balik tu, dia kena niat semula. Tapi tak payah basuh muka dah, sambung terus. Saja aku wuduk dengan Allah lagi, basuh muka, basuh tangan, dia pun stop, tak nak terus. Bila dia kata tak nak terus tu, putus. Dia nak semula, dia kena niat semula. Ada masalah peranan niat tadi tu. Niat ni kadang-kadang boleh putuskan sebab kita niat je. Kita niat je. Macam baru dia ada orang tanya, dia pergi musafir. Dia musafir kat satu tempat, dia nak duduk sana seminggu. Maknanya lebih pada waktu bermukim lah. Dah sampai waktu mukim dah. Dah tak musafir dah. Dah lepas. Lepas duduk 2 hari, tiba-tiba tukar niat. Tak jadilah nak terus ni. Tak balik lah. Tadi dah sampai, dah putus saparan. Sebab dia dah niat nak duduk situ seminggu tu. Tapi baru duduk 2 hari, dia dah nak balik lah. Rasanya besok nak balik lah. Tambah sehari dah lah. Tak jadi dah duduk sini. Berarti 3 hari kan. Bila kira 3 hari, patutnya hari ketiga ni boleh dah buat jamak kasar. Betul tak? Apa hukum dia, boleh tak? Sebab kalau kira hari tak cukup, tak sampai lagi. Sebab baru mukim 4 hari. Tak masuk air keluar. 4 hari. Dia baru duduk 2 hari. Tiba-tiba nak cancel lah. Tak jadilah duduk seminggu. Boleh tak dia buat sembahyang jamak kasar? Ada orang tanya. Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah niat nak putuskan. Dia dah niat, aku sampai sini nak duduk seminggu. Berarti lebih daripada 4 hari. Sampai je tempat tu tak ada jamak kasar lah. Sebab kita dah niat nak putus. Walaupun hari tak sampai. Niat. Lepas tu kita nak pergi musafir balik ni. Itu kira musafir lain. Kena keluar pula dari situ kepada keluar pemukiman, baru start musafir. Tu masalah niat ni. Benda tu kadang-kadang boleh putus dengan niat je. Sama wuduk ni. Tengah-tengah wuduk nak niat, tak nak wuduk dah. Nak sama balik, kena niat baru. Dah kira wuduk, dah kira niat yang lain. Tapi yang tadi sah, sebab dah ada niat. Yang baru ni kena pakai niat baru. Ni kadang-kadang kita tak perasan dalam ngaji ni, ada pula macam ni. Betul. Dan jikalau batal wuduknya, pada pertengahan dia mengambil wuduk, batal pula wuduk, tengah wuduk mok kentut dengan hadas atau lainnya, dan saya diberi pahala ia atas barang yang telah lalu daripada perbuatan wuduknya, jika ada batalnya itu dengan tiada ikhtiarnya. Masya Allah, punya ada pahala dah. Basuh muka, basuh tangan, susah payah lah. Itu betul-betul. Datang bini kita, bang, pak, sentuh kita. Allah, cukup geram tu. Kita dah elok, dah nak keluar lah. Nak setengah hari sikit lagi, pak, dia pegang. Geram tu lah kan. Habis kena duduk balik. Rupanya, pahala dapat. Sejuk hati. Yang kita tak khatam je wuduk tu, ada pahala rupanya. Kalau batal tu bukan ikhtiar kita, tersentuh. Dan jika ada batalnya itu dengan ikhtiarnya, dia yang nak batalkan.
maka tiadalah diberi pahala atasnya yang dia buat tadi tu. Di segi nak batalkan wuduk tu. Dan seperti demikian itulah sembahyang. Sembahyang, tengah-tengah sembahyang kita nak batalkan dah. Maka tak ada pahala sembahyang tu. Kita terbatal, terkentut. Walaupun kita baru kerja 2 rakaat, terkentut, 2 rakaat tadi ada pahala. Tapi kena ulang nak sembahyang tu. Pahala dapat. Dan puasa yang batal ia pada masa tengah sembahyang atau tengah puasa, ada pahala punya. Puasa sampai tengah hari tak larat lah, tak boleh lah. Ada tak pahala puasa setengah hari? Ada. Pahala puasa setengah hari tu ada. Kalau kita bukan dengan sengaja nak buka, dah tak tahan ataupun tak sengaja terbuka, sebagainya lah. Terbatal puasa kita tu. Rukun yang kedua, wallahu a'lam, membasuh muka dengan ijma'. Itu baru buat niat. Banyak buat niat kita dah habis. Ada soalan? Sebelum kita masuk yang kita kedua. Basuh muka. Kucing ambil ikan kat dapur. Lepas tu dia terus melompat keluar. Settlekan muka semua. Jadi yang dia dah basuh muka tu, dia tak sempat nak putuskan niat, dia macam refleks dia pergi. Ya. So dia masuk tadi dia terus. Sebab tak kering lagi. Tapi kalau dia kucing tu lari pula naik pokok, dia lama kat 15 minit. Balik. Tu kena niat dah. Sebab dah lama sangat dah kering dah air. Jarang faham, banyak orang tak tahu ni. Selalu kita ingat kita terus je. Ada. Ni soalan. Ada lagi nak tanya? Bab wuduk. Bab wuduk ni kita mengaji, kita jumpa. Ada lagi tak tahu? Ada lagi tak tahu? Baik, buka kitab Qatul Waisiyah. Ini. Kalau kita tak buat yang doa yang pertama dengan doa kedua tu sudah tu. Kalau kita tak buat baru rugi besar sebenarnya. Yang mana? Yang sebelum kita nak bersuci tu kita baca bismillah, kita niat saja. Ya, betul. Memang kalau kita buat oleh penyusuan rugi besar. Rugi besar lah. Rugilah. Kita tak dapat kesempurnaan wuduk tu. Dia akan efek solat dia lah. Tak efek. Dia buat wuduk. Dari segi konsentrasi semua. Itu segi pahala tu kurang lah. Tak sama lah macam yang sempurna wuduk tu. Miftahus salah al-wuduk. Kunci sembahyang tu ialah wuduk. Kat mana maksud dia tu? Maksud kunci sembahyang tu wuduk. Maknanya pada wuduk tu patutnya kita dah kena ada kehadiran hati. Adapun masalah sempurna penuh dengan tak penuh tu, itu memang ada kelebihan lah orang yang berwuduk dengan sempurna dengan orang yang tak wuduk dengan sempurna. Banyak hadis-hadis yang memuji orang yang asbara, melengkapkan wuduk dia walaupun dalam keadaan makarih, dalam keadaan panas, dalam keadaan sejuk, dia tetap berwuduk. Pahala dia tak serupa dengan orang yang berwuduk dalam keadaan senang. Apalagi orang yang menyempurnakan wuduk dia betul-betul. Pahala dia tak sama dengan orang yang ambil yang fardu saja. Adapun masalah adakah wuduk ni berkesan pada ni, memang ada. Itu pada masalah kehadiran hati. Hadir hati tu. Walau bagaimanapun kita kena faham satu je dah. Setiap satu sunnah Nabi tu ada hikmah-hikmah yang tertentu yang kadang-kadang kita tahu, yang kadang-kadang kita tak tahu. Contoh macam kita basuh tangan, mulut dan hidung. Ni 3 ni, dia ada banyak faedah ni. Yang pertama, basuh tangan tu makna kita rasa air tu. Kita rasa air. Air ni ada lain betul suci tak suci. Kita boleh rasa dah air tu. Yang kedua, bila kita kumur, kita boleh rasa kat lidah. Ada apa-apa tak? Kat tangan ni kita tengok warna. Tengok, ada warna dia berubah tak? Kat lidah kita rasa. Dekat hidung kita bau air tu. Ini 3. Yang kedua, maknanya daripada sudut kesucian, mensucikan diri sebelum
berwuduk tu pun dah sucikan dah. Sucikan tangan, sucikan maksiat lidah, sucikan maksiat hidung kita, secara kerohanian. Tak ada kesan dah. Awal lagi dah. Sebelum kita masuk pada wuduk tadi. Sebab setiap sunnah tu mesti ada kelebihan ni. Sama ada kita tahu atau tak tahu, kan? Muka tu. Boleh? Ya. Ya. Ada? Itu memang hadis-hadis itu dipertikaikan tidak ada asal. Tidak asal tu makna tidak ada hadis yang sahih ataupun dhaif yang sanad itu boleh diterima. Tapi bukan bermakna tak boleh beramal. Ini salah orang ni. Bila hadis tu kayak gini tak boleh amal. Hadis tak tengok lagi. Bagaimana, adakah ada pengamalan orang-orang soleh dulu membuat bacaan tu? Imam Ghazali bagi. Ada orang tasawuf beramal. Dan ada tak kesan pada dia? Ada. Menghubungkan diri dengan akhirat. Tangan ni nanti nak ambil kitab macam mana? Semua tu ada pahala tu. Pahala dari sudut dia tizkar, mengingatkan dia pada akhirat tadi. Masalah hadis suku. Hadis ni hadis tak ada. Betul. Sama macam orang baca kitab Kifayatul Muhtadi. Dalam kitab tu ada bahas masalah semayang sunat tasbih. Si makna tu ada bahas maknanya semua hadis yang berkaitan sunat tasbih tak ada satu pun yang sahih. Tak ada satu pun yang kuat. Lepas tu habis tak ada bahan. Dia tak kata tak boleh faham apa, dia cuma beritahu ya hadis tak sahih tu je. Adapun pengamalan sembahyang sunat tasbih itu telah diamalkan oleh ahlul ilmi berkurun-kurun. Semenjak pada zaman dulu lagi. Faham baik-baik tu bila dah diamalkan oleh ahlul ilmi. Dan orang-orang ahli, orang-orang sufi yang berilmu dah mengamalkan dah tu. Maka bolehlah dia jadi dalil untuk diri kita untuk beramal. Tapi tak boleh buat fatwa. Fatwa tak boleh lah. Sebab hadis tak kuat. Ataupun sanad-sanad semua tak ada yang ni. Tapi dia telah diamalkan oleh ulama'-ulama' kita dulu sampailah zaman sekarang. Maka kita pun buat amalan tadi. Ada mengikut pada ahlul ilmi. Dia banyak tu hadis-hadis dia amal wa amila ahlul ilmi. Baik-baik tu bila ahli ilmi mengamalkan tu. Orang ahli Madinah mengamalkan, orang ahli ilmu mengamalkan. Boleh kita beramal mengikut pada mereka itu. Itiba'us salafus soleh. Gitu. Baik. Soalan di TikTok Ustaz. Soalan di TikTok Ustaz, apa hukum suami atau isteri bersentuhan secara sengaja atau tak sengaja? Ada yang mengatakan suami isteri sudah tidak batal selepas akad nikah. Mohon pencerahan. Suami isteri bersentuhan tak apa sebab dah bernikah. Sentuh makna apa tu? Jangan kau jangan sentuh aku. Sentuh makna apa tu? Sentuh makna bersama. Akad nikah tu membolehkan menghalalkan yang haram. Apa yang haram tu? Bersama tu. Bersama persentuhan tak haram lagi dah. Tapi ini bukan cerita haram tak haram, ni cerita membatalkan wuduk. Kita langgar perempuan. Kita langgar perempuan batal. Dia macam ni, dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul. Ada satu, saya kena jawab ini tadi tu. Jadi masalah tadi tu, suami isteri ni batal tak wuduk bila persentuhan? Batal sebab dia bukan mahram. Kalau dia mahram, mana boleh jadi bini? Tak mahram dia beri isteri tu. Jadi dalam agama ada tiga istilah. Ajnabi, halat, halil. Halil ataupun halat. Perempuan halil. Perempuan yang telah dihalalkan ataupun halat. Yang ketiga kita panggil mahram. Kedudukan perempuan yang ada tiga.
Mahram ni pula ada mahram mu'abbad, ada mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad ni adik-beradik, mak mertua, menantu, itu kita panggil mahram mu'abbad. Susuan, tiga sebab haram selama-lamanya. Haram dengan selama-lamanya, haram dengan tiga sebab. Sebab keturunan. Yang kedua sebab susuan. Yang ketiga sebab musaharah, berambil-ambilan, menantu dengan mertua. Tiga sebab. Tiga sebab haram ni, kalau ada pada seorang tu, selama-lamanya dia haram. Dia panggil mahram mu'abbad. Yang ni kalau sentuh tak batal wuduk. Dah cerai dengan bini kita tu pun, mak mertua tetap sentuh tak haram. Yang tak mak. Tetap. Itu nama mahram mu'abbad. Yang kedua, namanya mahram ghairu mu'abbad. Mahram tapi tidak selama-lamanya. Haram tak betul. Haram nikah. Haram tu haram nikah. Iaitu, kita kahwin dengan kakak, dengan adik, haram kita kahwin serentak. Bila dah cerai kakak, dia kahwin dengan adik pula. Itu haram sementara. Yang ketiga, haram bukan dengan tiga sebab ni. Sebab lain. Contoh, isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi boleh tak kita nikah? Tak ada. Tapi mahram kita. Haram tak? Haram kan? Tapi bukan haram sebab tiga ni. Haram sebab dia isteri Nabi. Sentuh batal tak wuduk? Batal? Batal wuduk. Tak batal tu tiga sebab tadi je. Lain pada tiga sebab tu kalau kita sentuh, batal wuduk. Isteri. Isteri masuk tak tiga ni? Tak masuk. Kalau masuk tak ada kahwin. Kalau masuk tiga ni, tak ada kahwin. Isteri kita tu nama perempuan halal. Perempuan yang telah boleh kita nikahi dan dia jadi halil, yang dihalalkan untuk kita. Dia bukan mahram dan dia bukan lagi ajnabi. Ajnabi perempuan yang belum kita nikahi. Bila dah nikah tak nama ajnabi dah. Tak nama mahram, tak nama ajnabi. Namanya perempuan halal. Perempuan yang telah halal kita sentuh. Itu jawapan dia tadi. Yang tadi siapa? Bersentuhan lagi perempuan. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, banyak orang tanya soalan ni. Sebenarnya kita tak perlu berkeluar pada mazhab kita. Kerana mazhab kita dah ada dua kaul. Cukup. Kaul yang pertama, jikalau bersentuhan lelaki dan perempuan, sama ada lelaki yang menyentuh atau perempuan yang menyentuh, maka hukumnya batallah wuduk kedua-duanya walaupun tanpa syahwat. Ini kaul muktamad Syafi'i. Satu lagi kaul, yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Katakan kita datang buah, pak sentuh kita, dia batal, kita tak batal. Itu kaul yang kedua. Ataupun kita sentuh perempuan tu, pak sentuh dia, kita batal, dia tak batal. Ini kaul yang kedua. Jadi kalau kita tengah tawaf, pak sentuh, aku sentuh dia ke, dia sentuh aku, tak confirm. Kalau syak macam tu, tak batal. Ada masalah hadas ni, dia mesti yakin, mesti zon. Kalau kita syak, kita tengah-tengah tahu, pak ada siapa? Kaki laki ni, perempuan ni. Tak tahu, tengok sebelah, macam laki, macam perempuan, tak tahu siapa. Maka tak batal wuduk. Jangan kita pergi nak warak pula, pak. Kita kena ambil ihtiyat. Mungkin laki-laki perempuan, pergilah wuduk. Pak lagi. Ihtiyat. Pak lagi. Letih. Dah tak nak apa-apa dah. Nak warak dah tak terus ibadat. Jadi fiqh ni dia kena mengaji bagi faham betul. Sebab kalau kita setengah-setengah dia jadi was-was. Lalah kita penat ibadat, kita tinggal gitu. Nak mengaji kena faham betul. Faham tu sampai kita faham kedudukan ni macam ni sebenarnya. Lama saya pergi. Cuba kita fikir, dekat akhirat besok boleh tak minum arak? Boleh? Sungai arak je ada. Kenapa kat dunia ni tak boleh? Sebab Allah larang. Maknanya arak tu najis. Najis tu kat dunia ni. Dekat akhirat tak najis dah. Maknanya hukum kata tak boleh ni sebab ujian Allah. Bukan pasal benda tu. Pasal Allah kata tak boleh. Buktinya kat akhirat boleh pula. Kat dunia sini tak boleh. Yang tak boleh ni bukan pasal benda tu, pasal Allah larang. Jadi yang kita nak beria sangat kat benda tu, faham maksudnya? Kita kadang-kadang kita pekah ni, kita kena faham, ini perintah Allah. Perintah Allah ni pula, kalau perkara tu terlalu menyusahkan, maka hukum akan menjadi luas. Sebab Allah tak nak susahkan kita.
Bu'ithu lisamha, kata Nabi. Aku dibangkitkan untuk memudahkan, bukan untuk memayahkan. Jadi hukum fiqh ni, kalau kita belajar, kita kena faham. Bila urusan tu terlalu sempit, hukum akan jadi longgar. Bila urusan tu terlalu longgar, disempitkan. Sebab ini sekadar ujian untuk kita di dunia ni. Bukan dia haram tu pasal dia haram, pasal Tuhan yang mengharamkan. Dan Tuhan juga boleh menghalalkan. Tuhan juga boleh mengharuskan. Kita kena faham fiqh macam tu. Jangan kita pergi kita sendiri nak pastikan. Tu yang tawak sampai 10 jam tak habis. Perempuan ni. Kita hukum tak ada. Syarak kata tak apa. Kalau kau tak pasti, kita tak ada dah tu. Puas dah. Hati ni rasa macam tak puas. Buatlah. Orang dah balik, tak balik. Tawak. Soalan? Lagi? Baik, kita tengok kitab satu ni. Besar. 21. Kat mana? Dan bermula amal. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Bermula berkenaan-kenaan ya? Nombor 1 ketahui orang yang berkenaan dengan Allah, bukan? Bermula amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi'ilmi wa barakatuh. Dan bermula amal dengan ketiadaan ikhlas, iaitu seperti jasad yang tiada ruh baginya jasad. Jadi kalau kita beramal tapi tak ada ruh amal. Ruh amal tu apa? Ikhlas. Disamakanlah dengan jasad tapi tak ada ruh. Kerana jasad tak ada ruh. Artinya tiadalah memberi faedah amal tadi tu, sebab tak ada ikhlas. Kerana demikianlah berkata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Bermula segala amal itu merupakan rupa, patung-patung, rupa yang berdiri dengan segala anggotanya. Bermula segala ruh, segala amal itu diperoleh serta ikhlas di dalamnya. Jadi maknanya kalau kita banyak beramal, kalau tak ada ikhlas, tak ada erti. Macam jasad yang tak ada ruh, tak ada manfaat. Jasad ada, ruh tak ada. Macam Nabi Adam AS, dia jadi bentuk jasad 2000 tahun. Allah bentuk dah, ambil letak kat tepi itu syurga 2000 tahun. Malaikat dah dalam, siapa? Bau hanyir, bau busuk, bau ni. Lembaga tak nyamuk, tak ada. Bila dah masuk roh, bau bersinar, bau ada nilai lembaga tadi. Maka amal kita tu macam jasad Nabi Adam yang datang dari lumpur, tak ada nilai. Baru ada nilai amal tadi tu bila ada keikhlasan. Apa makna ikhlas? La yashubu bihi syai'un akhar. Maksudnya tak bercampur dengan sesuatu yang lain. Al-Quran kata apa? Baina dami wa farasin labanan khalisun. Di antara darah dan tai keluarlah susu yang bersih. Al-Quran mengibaratkan hati yang ikhlas tu macam susu lembu. Susu ni, lembu makan rumput. Lepas tu dia proses kat perut dia tu, keluar. Setengah jadi tai, setengah jadi darah. Celah-celah tu keluar susu. Wah, bau darah tak ada, bau tai pun tak ada. Ikhlas tu macam tu. Dia duduk antara tai dengan darah, tak ada bau.
Ikhlas. Bersih, tak bercampur. Dia niat lillahi ta'ala, tak campur apa. Lepas tu setengah-setengah kitab fiqah kata, wajib bila kita berniat tu kena ada lillahi ta'ala. Setengah kitab lah begitu. Tamat tak lah. Tak lah. Kenapa ada usalli fadhazu lillah? Lillah ni nak mentahqiqkan ikhlas. Nak mentahqiqkan kita amalkan Allah. Kerana kalau tak ada ikhlas, amal tadi macam jasad tak ada ruh. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Beramal banyak, ikhlas tak ada. Tak ada manfaat. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalisu. Ketahui olehmu, bermula agama yang khalis itu adalah ia bagi Allah Ta'ala. Maksudnya Allah memilih orang yang agama yang bersih, yang tak ada campuran. Dan firman Allah lagi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Dan tiada disuruh akan mereka itu, melainkan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada hal yang ikhlas sekalian mereka itu. Ikhlas. Tak nampak lain, yang nampak Allah. Minallah, billah, lillah. Nak dapat ikhlas ni, dia tak boleh nampak, dia tak boleh nisbahkan pada diri dia. Tak ada satu amal tu yang dinisbah ke diri dia. Hadis yang bila tanya oleh Jibril, ya Rasulullah, mahwal ihsan. Ihsan tu apa? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Sembahlah Tuhan seolah kau nampak Tuhan. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak nampak Tuhan, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihat kau. Jadi ada ulama bahas tu pada ayat fa in lam takun tarah. Kalau kita bagi makna tu, kalau ikut nahwu tu macam tak kena. Fa in lam takun, maka jikalau tidak adalah engkau itu yang melihat oleh engkau akannya. Satu makna. Tapi satu lagi cara kita bagi makna hadir, fa in lam takun, maka jikalau engkau nampak diri kau tu tak ada, nescaya kau akan nampak Tuhan. Dia itu lah. Fa in lam takun, kalau kau nampak diri kau tak ada, bukan kau yang berbuat, bukan kau lah yang bersedekah, bukan kau lah yang mengajar, kau tak nampak semua tu, taroh, nanti kau akan nampak Tuhan. Maksudnya syarat nak nampak Tuhan, tak nampak diri. Bila dah tak nampak diri dan nampak Tuhan, itulah namanya ikhlas. Bukan saya ni digerakkan Allah saja. Apa boleh ikhlas? Ikhlas hati tu, ikhlas kepada duk nampak diri. Syarat nak ikhlas, takut lam takun. Fa in lam takun, maka jikalau tidak adalah dirimu itu, taroh, nescaya kau akan nampak Tuhan. Jadi ikhlas. Dan sabda Nabi SAW, thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin ada nampak? 3 perkara yang tiada dam-dam dan tiada khianat. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, ikhlasul amali lillahi ta'ala, wa munasahatu wulatil amri, wa luzumu jama'atin muslimin. Artinya 3 perkara yang tiada dendam dan tiada khianat atas sekaliannya itu. Oleh siapa tiada dendam ni? Oleh hati orang Islam. Hati Muslim, hati orang Islam. Yang pertamanya, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal itu bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, memberi nasihat akan segala orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Nasihat ke kerajaan, nasihat pada pemimpin. Yang ketiga, lazim berhimpun dalam jemaah sekalian orang-orang Islam. Ini 3 perkara ni, tak ada dendam, tak ada khianat.
Tak nama dendam, tak dikira dendam. Tidak masuk khianat pada 3 perkara ni. Yang pertama, mengikhlaskan amal kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menasihat pemimpin-pemimpin. Yang ketiga, lazim duduk berjemaah dengan orang Islam. Bermula makna ikhlas itu, bahawa qasadlah ia dengan tiap-tiap ibadat yang dia buat itu lillah, kepada Allah sahaja, akan menjunjung titahnya jua dan dinafi daripada hatinya segala kehendak dengan ibadat itu akan barang yang lain daripada demikian itu. Dinafikan. Kalau ada, dinafikan. Dia tak nak ada niat yang lain daripada selain kerana Allah, lillah je. Dia tak nak yang lain. Tak nak ada niat yang lain. Tu kata tadi, tak nak ada niat yang lain tu maknanya kena tak ada diri. Bila diri tu dah fana, dah tak ada diri tu, baru dah timbul Allah. Selagi ada diri tu, tak boleh nak timbul tu. Nak timbul tak boleh. Tu yang dalam kertas yang kita bagi tadi, kertas fana filah tu. Cuba tengok kertas. Saya baca sikit dah sambil-sambil tu. Kita tengok. Kita apa? Ya talibal fana fillah, wahai orang yang mencari fana pada Allah. Qul daiman Allah, Allah. Hati itu sentiasa zikir Allah, Allah, Allah. Mana? Dan kita nak mentahkikkan lillah, Allah, Allah. Segala yang aku buat ni daripada Allah, dengan Allah, kerana Allah. Ini tinggal Allah, 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 Allah. Lidah tu sentiasa basah dengan menyebut nama Allah. Wa ghaib fihi an siwah, dan ghaiblah di dalamnya, dalam kau zikir Allah tu, ghaib hilang selain Allah. Washhad biqalbika Allah, dan kau saksikanlah dalam hatimu itu yang zat yang bernama Allah, al-madhkur itu. Wajma' humumaka, kau kumpulkan segala hemahmu di dalamnya. Dalam kau sebut Allah, Allah, kau bukan hemah, tak nak ingat lain. Tukfa bi an ghairillah, nescaya kamu akan dicukupkan dari selain Allah. Kalau Allah sudah bertapak dalam hati kita, zikir itu dah tak keluar lagi. Kau akan dicukupkan. Rezekimu, kehendakmu, keperluanmu, ada saja jalan. Kerana hatimu sudah tidak ada lain melainkan Allah. Barulah boleh terbit ikhlas tu. Ya, kat sini. Nak kena fana lagi. Lepas dia kata apa? Dan dinafi daripada hatinya akan sering segala kendak dengan ibadat itu barang lain pada Allah. Dan jikalau berkendak dengan takaruk kepada Allah atau berkendak kepada akhirat sekalipun, tak ada. Jangan ada niat nak dekat. Tak perlu nak dekat. Ke mana Tuhan dah? Saya beramal nak dekat dengan Allah. Kalau orang ahli hakikat, tak dekat. Buat apa dia dah dekat dah. Orang sufi. Dekat ni kalau benda jauh. Allah kata apa? Nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Aku dah dekat pada nak dekat. Buat apa? Aku dah dekat dah. Tak jauh. Ni dekat benda ni lagi. Jadi lupakanlah niat kau nak takaruk tu. Kau niat Allah je. Atau berkendak kepada akhirat. Atau berkendak pada akhirat sekalipun. Jangan ada tu. Kami nak niat apa ni? Nak Allah. Aku nakmu ya Allah. Lain pun tak nak. Ilahi anta maksud. Wahai Allah, kaulah maksud. Wa ridhaka matlubi. Redamu aku cari. Daripada tu. Jalan ni. Ya talibal fana filah, qul daiman Allah, 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 Allah. Tak detik tu kita ingat. Kita jaga zikir kita. Betul dia kata apa lagi? Bermula ini bermakna yang dikendak dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlasu sirrun. Sirruhunna asrari. Al-ikhlasu sirruhunna asrari. Astauda tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Bermula ikhlas itu rahsia, satu rahsia
daripada beberapa rahsiaku yang aku taruh akan dia di dalam hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hambaku yang muqarrabin. Apa maksud ni? Kenapa ikhlas tu disebut rahsia? Rahsia mana rahsia? Rahsia mana orang tak tahu. Itu mana rahsia? Mana orang tahu? Saya ikhlas ni. Saya ikhlas tu. Ikhlas tu dah, kalau dah tahu tak ada rahsia. Ikhlas tu sir, rahsia. Daripada segala rahsia-rahsia. Aku bubuh hati yang ikhlas dalam hati orang yang aku nak. Tak kira siapa. Tak mesti berjebah suruhan. Ikhlas ni satu rahsia Allah. Allah letak pada hamba-hamba yang dia nak tahu. Sebab tu kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merendahkan mana-mana manusia. Walaupun dia orang kafir. Sebab apa? Sebab kita tak tahu rahsia Allah. Di akhir kalam, beriman pula dia. Wali pula dia. Oh, kita dah kutuk satu. Hatta orang kafir. Dalam pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun orang kafir, apa lagi orang Islam? Orang Islam ada syafaat lagi lah. Lagi kita tak tahu yang mana ni. Kita tak boleh ada rasa mengkar, tak boleh, sebab kita tak tahu. Bila tak tahu tu, mungkin dia, mungkin ni, mungkin itu. Sir. Yang siapakah antara kita ni Allah letak sir ikhlas tadi tu. Maknanya bila dia beramal dia tak nak apa-apa. Bila dia buat kerana Allah betul, tak ada kerana lain. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Mungkin bila orang tu ada benda tu, maknanya dia mendapat anugerah yang sangat besar daripada Allah. Ikhlas tu satu anugerah yang sangat besar pada Allah. Maka bila dia ada sir atau ikhlas tu, maknanya segala amal itu diterima Allah. Segala amal itu Allah pandang. Tu kata Allah kata istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku letak istauda'tu, mana aku titipkan. Aku titipkan benda berharga ni, nama dia ikhlas. Qalba, di dalam hati man ahbabtu, orang yang aku sayang, orang yang aku kasih. Maka kalau kita ada ikhlas, orang tu orang yang Allah kasih. Matematik. Sebab kalau dia tak kasih, dia tak bubuk ikhlas. Kerana orang yang ada hati ikhlas ni, confirm dia kekasih Allah. Kalau dia tak dikasih Allah, Allah tak letak perasaan ikhlas. Maksudnya, perasaan tak nak sesuatu selain daripada Allah. Kalau kita ada perasaan seperti itu anugerah daripada Allah. Sebesar-besar anugerah. Besar-besar anugerah. Syukur banyak-banyak. Tak payah ada lain pun tak apa dah. Kerana kita dah termasuk dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kau tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepadaku dengan hati yang ikhlas. Maka hati yang ikhlas ni tak mestinya pada ulama, tak mesti pada ustaz, tak mesti pada orang. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Allah bagi pada siapa yang Allah nak. Nur atas nur. Yang Allah berikan petunjuk itu, dia bagi nurnya orang yang dia kehendak. Siapa yang dia nak tu? Siapa saja. Itu prinsip kita orang, bila kita ngaji tasawuf, kita kena pandang kita. Tanbih sikit lagi. Ketahui olehmu bahawasanya bagi ahli tasawuf itu beberapa tanda yang berlaku pada istilah mereka itu. Setengah daripadanya lafaz yang menunjukkan atas sifat yang mazmumah, artinya sifat yang kecelaan. Dan setengah daripadanya lapas-lapas yang menunjukkan atas sifat mereka itu yang mahmudah, jadi sifat yang dipuji akan dia. Dan setengah daripadanya lapas yang menunjukkan atas maqam mereka itu. Jadi maknanya dia nak ajar kita ni istilah-istilah tasawuf. Kadang-kadang disebut sifat mazmumah, sifat mahmudah. Tapi Imam Syafi'i dia pakai, Imam Ghazali tak pakai istilah tu. Sifat mudah, sifat terpuji dah. Sabar, ikhlas. Imam Ghazali pakai istilah sifat munjiat, sifat yang melepaskan seseorang itu daripada menjadi ahli neraka. Munjiat, sifat yang melepaskan seseorang itu daripada belenggu nafsu. Sifat munjiat. Kita panggil
mazmumah. Satu mahmudah. Satu lagi sifat mazmumah, sifat tercela. Imam Ghazali tak panggil mazmumah, dia panggil apa? Sifat muhlikat. Sifat yang membinasakan seseorang itu. Saya sedap lagi kalau kita pakai nama tu. Sifat muhlikat kata. Ni istilah tasawuf. Istilah tasawuf. Yang kedua, kadang-kadang diberi lapas menunjukkan makam-makam mereka itu. Makam mereka di sisi Allah. Bermula makna makam tu apa? Nama bagi tiap-tiap pangkat yang berhenti orang salih itu padanya. Dia ada makam dia tu. Makam apa dia duduk tu? Dia duduk makam mana tu? Orang berjalan pada Allah, dia ada perjalanan dia tu. Daripada rendah sampai ke atas. Dan tiada sah berpindah daripada makam yang ada ia padanya kepada makam yang di atasnya. Melainkan apabila sempurna ia dengan segala hak yang bergantung ia dengan makam yang ada ia padanya itu, seperti orang yang tiada sempurna ia dengan segala hak makam qanaah, maka tiada sah berpindah kepada makam tawakal. Jadi dia ada 9 makam. Maqamul yakiniyat, maqamul yakin, makam iman tu ada 9. Makam 9 kalau kita baca, apa yang 9 ni? Ialah sifat-sifat kewalian, sifat-sifat mahmudah tadi tu. Sampai yang tertinggi sekali apa dia? Allah sekali tu. Maqamul abd, makam hamba. Last sekali nak jadi hamba Allah. Dia ada 9. Nak jadi makam hamba ni, dia akan berpindah pada satu ke satu. Contoh dia duduk makam qanaah. Qanaah ni mana? Satu orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maka dia akan diuji sampai dia terror, sampai dia lepas. Ujilah kat mana pun, dia tetap berasa cukup dengan apa dia ada. Barulah dia lepas makam qanaah, dia naik pula makam sabar. Sabar, kena uji. Ternyata dia ni betul-betul sabar. Tak ada cara, dia tetap senyum. Barulah dia naik makam redha. Macam tu cara dia, itu makna makam. Ustaz, kalau macam ni cara Ustaz? Pagi saya sabar tu Ustaz. Malam hilang sikit Ustaz. Petang tu memang out dah. Besok saya sabar balik. Itu bukan mana makam tu. Itu nama hal naik turun. Tak sampai makam ni. Dia baru nak try. Makam ni mana dia duduk situ, dia tak pindah dah. Kita tak pindah. Itu nama makam. Tu jadi ulama sufi dia bagikan tu. Hal dan makam. Hal, keadaan yang berubah-ubah. Dia bawa zikir sikit. Wah. Masa macam rajin lah. La ilaha illallah. Besok dah macam tu dah. Mana ada Allah? Dah masak pula dah. Boring Ustaz. Ni rest lah. Esok kita zikir pula. Ini tak betul ni. Mana ni? Ini kan makam makan ni. Makam lain. Makam dia duduk satu tempat tu, dia tak pindah dah. Jadi dia ada 9 makam. Nak naik satu-satu ni. Tak sah pindah makam melainkan bila sempurna dengan segala hak yang berkaitan dengan makam yang ada itu. Seperti orang yang tiada sempurna dengan segala hak makam qanaah, tak sah dia pindah pada makam tawakal. Tak. Dia ada tawakal, bukan tak ada, tapi nak kata dah pindah ke makam tawakal tu belum. Makam tawakal ni dia serah bak rezeki pada Allah. Sikit tak ada risau. Pas makam tawakal. Naik lagi pula ke atas. Macam tu betul kata apa lagi? Dan tiada sah berpindah daripada makam yang ada ia padanya, melainkan yang di atasnya. Mereka bila sempurna segala hak bergantung dengan makam yang ada padanya. Itu seperti orang yang tiada sempurna dengan segala hak makam qanaah, tidak berpindah pada makam tawakal. Dan jika tiada sempurna dengan segala hak yang pada makam tawakal, dia tidak akan sah berpindah pada makam tafwid. Jadi apa? Dan taslim. Apa beza tawakal dengan tafwid? Tawakal bak rezeki. Jadi orang nak sampai tafwid, serah segala urusan. Nampak beza dah? Tawakal berserah bak masalah rezeki. Jadi dalam perjalanan pada Allah ni, mula kita nak merangkak ke Tuhan ni, kita akan diuji bak rezeki. Adakah kita berpegang usaha ikhtiar kita dengan rezeki yang kita cari, atau kita berserah pada Allah? Tawakal pada Allah. Rezeki ku di tangan Allah.
Apa jadi pun Allah yang menentukan. Walaupun kita dalam keadaan titik yang paling rendah dalam hidup kita ni, tak lepas percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita lepas tu, barulah kita nama orang yang lulus makan tawakal. Maka datang pula makam tafwid. Tafwid ni, dia bukan diuji rezeki je. Segala urusan. Anak dia sakit, bini dia lari, dia fitnah, dia itu, dia ini, semua kena. Ilahi anta. Adakah wa ufawwidu amri ila Allah. Ku serahkan urusan kepada Allah. Boleh tak buat tu? Kalau boleh buat tu, dah naik makam tafwid. Buat rezeki dia terror lah. Tak risaulah. Wah, dia pun dah goyang kaki lah. Yang mari pula ujian tang lain. Kiri kanan, atas, belakang, depan, belakang. Macam tu dah melelong dah. So cerita lah. Tuan duk makan tawakal. Dia sanggup berserah pada Allah. Dia naik makam tafwid dan taslim. Dia tak ada risau hati dia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada takut. Dan dia kata apa lagi? Hingga demikianlah pada tiap-tiap makam. Ada lagi. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas hal mereka itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita faham. Kenapa Rasulullah ni makam paling tinggi sekali? Sebab segala ujian yang Nabi-Nabi dulu dia dapat. Segala ujian, anak beranak, saudara mara, musuh daripada pak-pak saudara sendiri, terhalau pula sampai ke Madinah. Dia lontar pula batu, dia lontar tahi. Teruk Nabi tu kena tu, nak jadi Nabi ni. Nak kuatkan Rasulullah tu. Sebab itulah Nabi Adam tu diturunkan ke dunia. Kadang ujian-ujian macam ni tak sesuai kat syurga. Tak boleh ada. Dia kena duduk kat dunia. Lepas tu orang yang memahami hakikat dunia, dia tak mimpi nak seronok kat dunia ni. Kerana dunia ni tempat berhimpun dua tu. Suka, duka. Dapat, tak dapat. Senang, susah. Sebab antara dua ni, barulah dia dapat menghasilkan ikhlas, sabar. Dia nak dapat sifat ni. Nak dapat 6-9 makam ni. Ya? Lepas tu, yang kedua, apa tu hal? Mana hal nama bagi suatu yang datang atas hati salik, yang adalah ia dalam suluknya, perjalanannya tu, daripada pihak Allah Ta'ala, dengan ketiadaan tasanuk. Tasanuk mana buat-buat. Berangan-berangan, buat-buat dah. Dan usaha. Bukan dia buat-buat, bukan usaha. Dia datang. Seperti hal rindu kepada Allah. Bukan dia pura-pura tu. Dia tengah beramal zikir. Rindulah kat Allah Ta'ala. Rindulah kat Mekah. Saya lah kat tu. Tapi sekejap lepas tu hilang balik. Dia mari, dia hilang. Dia mari, dia hilang. Itu nama dia hal. Dan husnun. Rasa sedih, ingatkan akhirat. Nangis seseorang. Dan kali okey pula. Dan haibah. Gerun pada Allah. Kadang-kadang mari takut. Nak sembahyang Allah, gigi-gigi. Kadang-kadang biasa je. Itu keadaan orang salik permulaan. Sebab dia tak ada makam. Dia masih lagi, orang kata, WIP, work in progress. Dia belum VIP ni. Kejap dia okey, kan tak okey. Kita tengok dia Jumaat tu kan macam warak yang dengan tasbih gitu, 10. Besok dah lari mana? Tak perang ambil tak dah. Kacau. Itu nama hal. Bermula segala hal itu datang daripada kurnia daripada Allah. Jadi orang yang beramal, tambah kalau dia tarekah, dia ada wirid zikir itu, dia akan datang hal. Hal itu nama waridat. Warid itu. Kurnia daripada Allah tu. Dia datang, itu kurnia. Itu tak ada kena dengan diri dia. Kurnia Allah. Semata-mata. Dia tak boleh nak sombong, nak bongkak, nak bangga dengan hal tu. Artinya datang daripada ain rahmat Allah Ta'ala dan jud pemurahnya Allah. Semata-mata sifat pemurah Allah. Kita hamba. Kalau kita buat baik, mungkin Allah akan tengok kita lah. Kerana Allah ni Tuhan, Raja segala-galanya. Jangan kita, aku dah buat baik, Allah mesti pandang aku. Mutazilah tu. Aku dah buat baik, insya-Allah mungkin Allah pandang. Tak pandang pun nak buat apa Tuhan. Ikutlah, kalau Tuhan pandang, pandanglah. Tak pandang pun nak buat macam mana. Itu adab kita dengan Tuhan. Itu nama hal. Ya, kalau dapat, itu datang daripada kurnia ain rahmat Allah. Kemurahan Allah. Dan bermula segala makam itu pekerjaan salik yang hasil ia. Daripada bersungguh-sungguh dengan berusaha segala sebab-sebab. Adapun segala sifat yang mazmumah,
Yang wajib atas muslim menjauh itu wallahu a'lam. Ini kita akan cerita perjalanan yang pertama nak buang satu-satu sifat mazmumah tu. Dia akan cerita apa benda tu. Syarhul ta'am, syarhul naum, syarhul banyak. Benda-benda yang kita nak kena proses diri kita ni. Bersihkan diri kita ni sebelum balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Ikhlas dengan khusyuk sama. Ikhlas dan khusyuk ni sama tak sama? Dia sudut yang berlainan. Orang yang dah ikhlas dah tentu khusyuk. Tidak ikhlas, dia tak ada lain dah melainkan Allah. Yang dia buat ni kerana Allah. Maka datanglah khusyuk ialah hudurul qalb lima turdihi. Hadir hati itu bagi sesuatu yang Allah redha. Hadir hati kita ni, setiap kali kita buat satu amal, hati kita hadir. Itu khusyuk. Hadir. Tersemayang, hati kita hadir. Kita buat baik, hati kita hadir. Hadir bersama Allah. Itu nama khusyuk. Tumpuan. Ikhlas ni, dalam kita beramal tu, tak ada lain melainkan kerana Allah. Tujuan kita kerana dia. Sebab tu benda dua ni, dia saling berlazim-laziman. Tapi dia dua sudut yang lain. Khusyuk, tumpuan. Ikhlas, tidak ada campuran. Tak ada campuran yang lain. Itu nama ikhlas. Lain soalan? Ustaz, bila sikit 9 makam. Oh, tu saya pun tak ingat dengan salah satu. Dia ada dalam kitab. Tapi tak tahulah bawa tak. Tak bawa. Dia 9 tu saya tak ingat susunan dia tu. Dia ada makam qanaah, dia ada makam sabar, makan tawakal, lagi makan redha, makam ikhlas sampai ke atas. 9 makam yang insya-Allah kelas satu saya akan baca. Jadi 9 makam. Boleh, itu bagus. Fastabiqul khairat kan. Hendaklah langkah berlumba-lumba dalam mengejar kebaikan. Nak mencari naik pada makam-makam. Tapi kena ingat makam paling tinggi sekali makam abd. Makam nak jadi hamba Allah. Bukan nak jadi sesuatu. Jangan kadang-kadang dah duk kejar-kejar makam jadi abdul makam dah. Hamba makam. Kejar makam. Kejar makam. Dia makam tu tinggi hamba, tak ada makam. Tak ada apa. Tak ada apa tu dah makam. Makam tu tinggi sekali, tak ada makam. Tak ada apa. Keadaan hati
الله وحده لا شريك له وقام في الليل يتلو كلامه شوقا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنال ما يطلبه من قوة العلم بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفيضنا من نبي سيد مخلوقات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وحده لا شريك له عليه أزكى صلاتي عدد معلومات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآله وصحبه وكل داع إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله الفاتحة الحمد لله رب العالمين حمد اللهم صل وسلم واستعمل أسرارنا واشر بالاعتبار أفكارنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم